Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru di SMK Abu Bakar Baginda. Bersama saya kali ini insya-Allah saya Muhammad Nasri bin Nasir selaku Assistant Manager di Warhamna Consulting Group. Warhamna ni cikgu adalah sedikit saya nak terangkan. Warhamna ni adalah kalau kata syarikat yang menguruskan harta pusaka berkaitan dengan faraid, wasiat dan juga hibah. Jadi orang sangat popular tentang hibah kan. Jadi kita juga Warhamna menguruskan untuk dokumen hibah dan juga proses hibah tadi. So kami Warhamna telah lebih kurang 16 tahun lama dalam menguruskan harta pusaka. Jadi alhamdulillah kali ini pertama kalinya saya buat taklimat secara video begini. Sebelum ni saya giat buat taklimat di sekolah-sekolah waktu ladap lah biasanya sebelum meladanya pandemik COVID-19 ni. Pengetua-pengetua sekolah ataupun pengurusa membenarkan saya untuk buat taklimat di ladap-ladap sekolah di Bangi, di Putrajaya dan di Shah Alam. Jadi untuk kali ini sekolah ini mengizinkan saya untuk memberi taklimat secara dalam video. Saya ucapkanlah ribuan terima kasih kepada pengetua sekolah iaitu Cikgu Zarinah dan saya sangat-sangat berterima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Roslina iaitu penolong kanan 1 kerana dia berbesar hati untuk memanggil saya buat perkongsian ilmu pada kali ini. So apa yang saya nak tekankan ataupun perlu cikgu tahu adalah pentingnya kefahaman kita dalam menguruskan harta pusaka. Sebab apa cikgu? Bila kita ada kefahaman dalam menguruskan harta pusaka, so secara mudahnya waris kita tadi itu tidak ada menderita. Okey, disebabkan waris-waris ni dia tidak tahu bagaimana nak menguruskan harta pusaka, menyebabkan harta tadi itu dibekukan. So untuk maklumat cikgu, harta sekarang telah dibekukan sebanyak 70 bilion. Okey, akibat pertama adalah faktor utama adalah disebabkan kewangan. Kedua adalah disebabkan tidak ada kefahaman sendiri untuk menguruskan harta pusaka. Yang ketiga adalah orang kata tidak ada kefahaman antara penerima faraid yang layak menguruskan harta pusaka. Dah bergaduh sana sini, so seorang tak nak uruskan harta pusaka jadi harta pusaka tu dibekukan. So hari ini, kali ini disebabkan video yang singkat ni, saya diizinkan, just saya nak tekankan 3 perkara je. Okay? 3 persepsi yang salah tangkap, salah anggap seorang wanita, terutamanya isteri, 3 perkara ni. Okay? Pertama, persepsi pertama yang selalu salah anggap adalah beli harta bersama sewaktu hidup. Saya faham cikgu di luar sana, ramai yang klien saya, pelanggan saya cikgu juga ramai yang beli harta bersama, join nama bersama suami. Okey, bagus alhamdulillah. Waktu kita ada ikatan, memang kita bagus untuk beli bersama waktu kita hidup. Cuma cikgu perlu faham, bila beli harta bersama ni, okey, 50% adalah bahagian kita. Okey, lagi 50% adalah bahagian suami. Jadi saya nak tekan kat sini, apabila berlaku kematian kepada suami, biasanya isteri-isteri di luar sana selalu beranggapan bahawa bila meninggal dunia kepada suami tadi itu, harta atau rumah yang beli bersama tadi adalah hak milik kepada isteri. Okey, ini adalah tangkapan ataupun persepsi yang salah kepada isteri yang beli bersama suami sewaktu hidup. Tapi realitinya apa yang cikgu perlu faham, apabila berlaku kematian kepada suami ialah hak seorang isteri adalah 50% bahagian dia. Okey, lagi 50% adalah bahagian suami yang perlu diagihkan, wajib diagihkan secara faraid. Jadi kita kat luar sini, cikgu yang kat luar sana, okey, cikgu perlu tahulah siapa yang bakal menerima faraid suami, andai kata suami meninggal dunia. So wajib yang menerima faraid ni adalah golongan pertama, yang paling utama adalah seorang ayah. Okey, ayah akan dapat 1/6 daripada faraid suami. Okey, ibu kandung suami akan dapat 1/6. Dan isteri, sekiranya isteri tidak ada anak, dia akan dapat 1/4. Sekiranya isteri mempunyai anak, dia akan dapat 1/8. Okey, ini adalah 3 utama penerima faraid suami apabila suami meninggal dunia. So sekiranya dia ada anak, selebihnya baru baki kepada anak lelaki dan juga anak perempuan. Jadi cikgu perlu fahamlah, bila berlaku kematian kepada suami, cikgu perlu tahu siapa faraid dia. So itu adalah 5 faraid utama. So sekiranya tidak ada anak lelaki, maka harta tadi itu bakal berkongsi
dengan adik-beradik, keseluruhan adik-beradik suami. Sekiranya suami itu meninggalkan 10 adik-beradik, so 10 adik-beradik lah akan layak menerima faraid di dalam rumah tersebut. Jadi isteri kena faham, isteri hanya bahagian dia adalah 1/8. So bahagian anak tadi tu sekiranya tak ada anak lelaki akan berkongsi harta tadi dengan pakcik-makcik dia. Okey, pakcik-makcik dia. Dan ada kemungkinan juga ada bahagian untuk Baitulmal. Sebab itu cikgu perlu faham tentang faraid cikgu apabila berlaku kematian kepada salah seorang, cikgu siapa yang menerima faraid kita setelah kita meninggal dunia. Okey, itu adalah persepsi yang pertama. Okey, persepsi kedua adalah penama. Okey, penama ni biasa yang kita dengar adalah contohnya di KWSP. Okey, biasanya seorang suami dia akan menamakan isteri dia sebagai penama. Jadi apa persepsi kedua ni ataupun kebanyakan isteri ni selalu mengambil orang kata harta batin di dalam KWSP sebab dia tidak ada kefahaman atau ilmu tentang penama ni. Penama ni cikgu adalah dia pentadbir harta setelah meninggal dunia. Maknanya dia adalah pentadbir harta untuk menguruskan harta suami tadi itu dengan mudah supaya harta tadi itu tidak perlu dibekukan terlalu lama. Jadi setelah dia menerima duit tersebut, maka duit tersebut perlulah diagihkan secara faraid. Inilah realitinya. Tetapi persepsi ramai golongan wanita terutama isteri, dia salah anggap bahawa bila suami meletak penama sebagai isteri, isteri itu menjadi hak milik mutlak dia sebanyak 100%. Ini salah anggap yang kedua cikgu. So salah anggap yang ketiga adalah meletakkan ibu bapa meletakkan anak yang bawah umur 18 tahun sebagai penama. Sebagai penama. Kat sini bila berlaku sesuatu ataupun kematian kepada suami tadi, maka harta tadi itu akan diagihkan secara faraid. Ayah akan dapat 1/6 yang saya sebut tadi, ibu akan dapat 1/6 dan bahagian isteri akan dapat 1/8. So baki daripada bahagian tu akan dibekukan. So pihak isteri tadi tidak boleh akses untuk perolehi harta yang anak bawah 18 tahun tu bagi pihak isteri. Jadi bila kita berlaku sesuatu jadi begini, so macam saya seorang ayah saya seorang ayah dan seorang suami. So of course bila kita buat simpanan ni untuk keluarga kita. Bila berlaku kematian kepada sesuatu kepada kita, maka duit tu untuk kita berikan kepada isteri kita untuk menjaga kebajikan kepada anak-anak kita. Tapi ramai ibu bapa silap langkah, dia meletakkan nama anak dia yang bawah 18 tahun sebagai penama. So apa yang berlaku adalah anak yang 18 tahun tu tidak boleh dicairkan harta sebab masih bawah 18 tahun. Jadi cikgu kat luar sana, saya sarankan janganlah letak anak yang bawah masih 18 tahun. Sekadar cukup meletakkan sebagai pemegang amanah. So pemegang amanah ni apa? Pemegang amanah ni adalah orang yang kita percaya, kita yakin dengan dia, kita lantik dia memegang amanah. Apabila berlaku kematian kepada kita tadi tu, maka harta tadi tu dijaga dengan baik dan diberikan kepada anak kita yang masih bawah 18 tahun tu dan diberikan seusia 19 tahun. Itu pemegang amanah. Boleh kalau nak letak bawah umur, tapi adakan sebagai pemegang amanah yang kita percaya. Biasanya saya galakkan dan cadangkan seorang suami meletakkan isteri sebagai pemegang amanah. So ini adalah 3 persepsi yang selalu saya tekankan kepada wanita, golongan-golongan isteri, kebanyakan guru-guru lah. Saya tekankan 3 persepsi yang salah anggap. Mudah-mudahan dapat pencerahan daripada saya ni. Orang kata dah tak salah anggap lah. Lepas ni tahu apa itu penama, macam mana kalau beli harta bersama dengan suami dan juga meletakkan anak yang bawah umur. Jadi itu adalah dari segi faraid. Selain daripada faraid, kita juga boleh melalui dengan wasiat. Wasiat dengan wasiat dan juga hibah. Sedikit saya nak ceritakan apa perbezaan dengan wasiat dan juga hibah. Wasiat ni adalah satu pesanan ataupun satu kata-kata terakhir kita sewaktu kita hidup. Dan wasiat ni boleh diberikan kepada orang luar. Maksudnya orang luar ni adalah orang yang ada anak angkat. Jadi wasiat ni baik dia adalah untuk orang yang ada anak angkat. Tetapi wasiat ni hanya boleh diberikan 1/3 saja daripada harta kita.
Maksudnya, kalau rumah tadi tu suku je cikgu layak memberi kepada orang luar ataupun anak angkat tadi 1/3 daripada harta kita tadi. Itu adalah berkenaan dengan wasiat. So, kalau hibah pula, hibah ni kan biasa orang popular kan dengan perkataan hibah, famous sekarang tentang hibah. Hibah ni adalah pemberian atas rasa kasih sayang. Kita sayang seseorang itu, kita nak memberi kepada dia, so kita mesti kena lafaz waktu kita hidup. Dan hibah ni adalah 1%. Secara khusus untuk diberikan kepada orang yang menerima hibah tadi. So orang yang menerima hibah tadi tu setelah mendapat harta tadi tu tak perlu difaraikan. Maknanya hibah tadi tu terkeluar daripada faraid. So siapa golongan yang akan menerima, siapa golongan orang kata kritikal yang sangat-sangat memerlukan hibah tadi. Pertama, saya sangat cadangkan kepada orang yang ada anak perempuan saja. Seperti saya maklumkan tadi, bila kita mempunyai anak perempuan saja, maka bersiap sedia harta tadi itu kita kena bubuh nama suami punya adik-beradik. Kalau suami itu meninggalkan 10 adik-beradik, 10 adik-beradik tadi telah akan layak menerima faraid kita sebabkan kita tidak ada anak angkat. Disebabkan kita tak ada anak perempuan. Okey. So itu adalah orang yang ada anak perempuan sahaja. Okey. Ada anak perempuan saja. So itu betapa pentingnya orang yang ada anak perempuan ni buat hibah. Buat hibah supaya kita tak nak berlaku, orang kata bukanlah kita nak menindakkan faraid. Kalau tunai senang kita nak agihkan secara faraid. Tapi kalau sebiji rumah tu, banyak di kalangan seorang isteri ni, dia terpaksa jual rumah tersebut disebabkan satu dia tak ada duit untuk berikan kepada pakcik-makcik dia. Duit tersebut tak ada. So ramai isteri yang bila dah jadi macam tu, macam keluarga arwah abang bergaduh, berajuk, jual rumah tersebut. Jadi dah suami tinggalkan 117 rumah dia, tapi sebabkan orang kata sifat tamak, kita tak tahu bila apa akan jadi berlaku kematian kepada suami kita, kita tak tahu. So bila kita meninggal, 70% orang tidak pernah menolak hukum faraid. So kedua orang yang sangat memerlukan hibah ni adalah orang yang ada anak angkat yang saya sebut. So anak angkat bagus juga buat wasiat, tapi lebih bagus adalah orang untuk anak angkat ni kita buatkan sebagai hibah. Bila kita buat anak angkat ni buat wasiat, ni hanya layak dapat 1/3. Tetapi orang yang ada anak angkat ni dia akan beri khusus kepada dia. Anak angkat ni memanglah kalau orang ada anak angkat ni kita tahu kita walaupun kita angkat dia, ambil dia sebagai anak angkat, walaupun tak ada pertalian darah dengan kita, tapi kita sayang anak angkat kita. Kita jaga daripada kecil, kita didik daripada kecil sehingga dewasa. So sekurang-kurangnya ada sesuatu yang kita nak beri harta kita ni kepada anak angkat. Sebab kita perlu faham, anak angkat ni tidak layak langsung menerima harta kita dari segi baik sebab dia tak ada hubungan darah dengan kita. So golongan ketiga adalah golongan yang ada seorang isteri. Seorang isteri. Kenapa saya tekankan seorang isteri? Sebab isteri di dalam bahagian faraid dia adalah bahagian yang paling sikit. Bahagian paling sikit. Kalau cikgu hari ini meninggal, suami ditakdirkan suami cikgu meninggalkan sesuatu harta. Contoh kita ambil aset lah, rumah. Aset harta yang mudah tidak alih, iaitu rumah tadi. Bahagian cikgu adalah bahagian bilik kecil tu dia, sebab 1/8. 1/8 seorang isteri itu bahagian dia adalah bahagian bilik kecil. Jadi kenapa saya sebut seorang isteri adalah golongan ketiga yang memerlukan hibah? Sebab dia yang bakal menguruskan harta tersebut. Kita takkan suruh mak ayah belah suami akan uruskan. Kita takkan suruh anak kita yang uruskan. So kita yang akan menguruskan harta pusaka. Jadi kalau yang tidak ada anak lelaki, maka harta tadi tu mesti meletakkan nama orang yang penerima faraid seperti macam yang saya sebut tadi, adik-beradik suami tadi. Itu golongan ketiga yang memerlukan hibah. Golongan keempat ni adalah orang yang berpoligami. Dah saya sebut tadi, isteri dapat 1/8. So isteri pertama tadi dapat 1/8. So bila meninggal dunia, suami ni tadi ada poligami. Bila poligami, bahagian 1/8 ni cikgu akan dikongsi dengan madu kita. Bukan ambil hak orang lain, tapi bahagian 1/8 ni akan dikongsi dengan kita. Secara saya bagi contohlah 100,000 tu kan isteri dapat 1/8 adalah 12,500. So 12,500 adalah bahagian maknanya dapat separuh. Setiap seorang akan dapat lebih kurang 6,000. So kalau katakan ada 3 cawangan, bahagilah 3. Ada 4 cawangan,
bagilah 4. Jadi golongan yang ketiga adalah 4 yang saya tuliskan. Pertama adalah golongan yang ada anak perempuan sahaja, yang kedua adalah anak angkat, yang ketiga adalah seorang isteri. Seorang isteri kena tahu bahagian farida adalah bahagian paling sikit. Yang keempat adalah orang yang berpoligami. Okey, poligami ini sangat penting sebab dia akan berkongsi harta dia dengan mandu-mandu dia. Okey, cukup sekadar ni. Okey, cukup sekadar ni. Mungkin saya diberikan masa yang sesekat ni, saya faham. Biasanya saya bagi taklimat lebih kurang dalam 45 minit, tapi saya bersyukur kepada cikgu kerana memberi peluang dan ruang kepada saya. Okey, sesiapa yang ingin bertanya ataupun nak tanya lebih lanjut, boleh je hubungi saya di talian 014 2600 206, dan insyaAllah saya diberi keizinan oleh pihak sekolah iaitu Cikgu Roslina untuk saya berada di sekolah pada hari Isnin dan juga Selasa. Siapa-siapa cikgu ada kelapangan nak tahu tentang pengusaha tersangka ni, konsultan saya percuma, tak ada masalah. Konsultan saya percuma, dan sepanjang saya berada di sekolah tu, saya jaga, orang kata ikut saranan kerajaan lah, kita akan jaga SOP. Tak payah ramai-ramai. Saya dengan pengurus agensi saya kat situ, kalau katakan cikgu tak sempat, mungkin WhatsApp, orang kata kadang-kadang WhatsApp ni tak puas nak tanya kan, mungkin ada privacy, poligami ke ataupun ada angkat, biasanya segan sikit kan. So boleh je rujuk kepada saya. Okey, so saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua dan juga pihak sekolah kerana memberi kebenaran kepada saya. InsyaAllah saya mohon maaf kalau ada keterlanjuran kata atau salah saya cakap. Okey, saya mohon maaf daripada pihak saya, yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu dan juga berbesar hati saya kepada Cikgu Roslina kerana dia kata nak sangat Cik Nasri ni bagi pencerahan lagi tentang harta pusaka ni sebab kita tengok bila COVID nanti ni ramai yang meninggal dunia kan. So dalam keadaan hari ni, saban hari kita dengar kan, setiap hari kes semakin hari semakin meningkat, tak turun-turun, kejap 5,000, kejap 4,000 So saya berharap kita jaga kita, dan kita juga berada dalam keadaan baik dan dijauhi daripada COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.